Nah, minggu ini adalah Minggu Reformasi. 这一周是教会改革周， Minggu yang kita dedikasikan untuk memperingati Hari Reformasi Gereja yang terjadi kurang lebih 506 tahun yang lalu. 这是为了纪念大概500年前而设立的改革日。 Tanggal 31 Oktober 1517 terjadi gerakan reformasi gereja. 在1517年的10月31日，已经发起了一件事件，叫做教会改革。 Nah, reformasi secara harfiah berarti membentuk kembali. reformasi 改革字面意思是重新塑造。 Di dalam kamus bahasa Inggris dikatakan bahwa reformasi adalah meningkatkan suatu hal secara sebuah perubahan, meningkatkan suatu hal dengan sebuah perubahan, yakni menyingkirkan kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan. 在英语词典中 ，reform 或者改革意思是通过改变形式或消除缺陷和滥用的改进。 Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti reformasi adalah perbaikan sistem. 在印尼语大词典里，改革的意义就是改善一个体制。 Nah, perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa gerakan reformasi gereja bukanlah sebuah gerakan untuk menciptakan ajaran yang baru. 值得注意的就是我们改革教会，并不是要重新创造一个新教会。 Tapi gerakan reformasi adalah gerakan di mana gereja kembali kepada ajaran yang lama yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 而是改革，就是把以前错误教导的教会回归到正确的教导里。 Para tokoh reformator seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli telah dipakai Tuhan untuk membawa kembali gereja kepada jalan yang benar. 教会改革家如马丁路德、约翰加尔文、沃尔里奇等人，就是上帝选用的改革家。 Selama kurang lebih 1000 tahun, gereja berada di dalam masa kegelapan. 大约1000年之内，教会处在黑暗时代。 Ini dimulai ketika gereja dan pemerintahan kerajaan itu bersatu. 这是从教会和帝国和解的时候， Sampai gereja memiliki otoritas untuk mengangkat seorang raja dan menurunkan seorang raja. 直到教会有权立君废王。 Gereja dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut paus. 当时的教会被一个叫做教宗的保统治者。 Pada masa kegelapan, paus memiliki kuasa yang absolut. 在黑暗时期，这个教宗是有绝对的权威。 Bahkan kuasa seorang paus itu bisa melebihi seorang raja. 甚至他的权力高过于国王的权力。 Mereka yang menolak tunduk pada ajaran gereja ataupun kepada paus akan mendapatkan hukuman yang berat. 那些反对或者抗拒教会的人就会被处罚。 Mereka akan diekskomunikasikan, diasingkan, dan dianggap terbuang dari anugerah Allah. 他们会从教会被赶出去，而被认为远离了上帝的恩典。 Ini artinya setiap orang yang diekskomunikasikan oleh paus akan masuk ke neraka. 这意味着所有被赶出教会的人一定下地狱。 Jadi kita bisa bayangkan seorang paus bisa menentukan akhir hidup seseorang pada masa itu, apakah dia ke sorga atau ke neraka. 所以我们可以想象，当时的教宗，他可以决定一个人是否上天堂还是下地狱。 Dan setelah kurang lebih 1000 tahun, puncaknya tanggal 31 Oktober 1517, seorang bernama Martin Luther memakukan 90 dalil atau 95 pertanyaan di pintu gereja Wittenberg di Jerman. 直到大约1000年以后，高潮在于1521年，一个叫马丁路德的人，他把95条论点贴在教堂的门上。
Ke-95 dalil ini dituliskan oleh Martin Luther untuk mempertanyakan tentang ajaran gereja yang tidak sesuai dengan kitab suci. 他提出这些论点是为了质疑教会的教导。 Dan di tanggal inilah reformasi dimulai secara besar-besaran. 也就在这个时候，改革开始了。 Nah, sebagai gereja yang merupakan gereja yang lahir dari gerakan reformasi, gereja kita tidak boleh melupakan sejarah ini. 那我们的教会作为是从改革家而诞生的教会，我们不可以忘记。 Kita adalah gereja yang telah dibawa Tuhan dari kepada kegelapan, kembali kepada terangnya, dan tidak boleh kembali lagi ke dalam kegelapan. 我们是上帝带领走出来的教会，所以我们不可以走回那道黑暗的道路。 Perjuangan para reformator gereja tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan, dan kita sia-siakan. 那些改革家的奋斗和努力，我们不可以忘记。 Sebaliknya kita harus mengingat mereka, mengingat pengajaran mereka, dan memegang teguh ajaran yang telah mereka ajarkan kepada kita. 相反，我们要记住他，要留意他们的教导。 Nah, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita orang Kristen diperintahkan untuk mengingat para pemimpin kita. 今天我们要学的经文就是，我们如何纪念我们当时的领袖。 Mengingat para pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepada kita. 我们要记住那些给我们教导神话语的领袖。 Nah, tentu saja kita tidak diajar oleh para reformator secara langsung. 当然，我们不是被直接的改革家教授。 Tapi kontribusi mereka bagi reformasi gereja itu sangat berpengaruh bagi kita orang Kristen di masa sekarang. 但是他们的贡献是深深的影响着我们的今天。 Jika gerakan reformasi gereja tidak terjadi sekitar 500 tahun yang lalu, sampai sekarang kita masih akan hidup di dalam kegelapan. 如果当时没有改革，那到现在我们都还处在黑暗时代。 Dan meskipun para reformator telah berpulang dan dipanggil oleh Tuhan, tapi ajaran mereka tidak pernah mati. 虽然他们已经离世，但是他们的教导还存在。 Dan sungguh adalah sebuah anugerah yang besar bagi kita orang Kristen pada masa sekarang bisa mengenal kebenaran. 而那是极大的恩典，我们可以认识真理。 Kita memiliki akses yang luas kepada kitab suci. Sekarang kitab suci tidak hanya ada di buku saja, tapi sudah ada di gadget kita. 我们也可以有广泛的机会认识并查看圣经。 Setiap kali para hamba Tuhan atau pendeta siapapun yang mengajar firman Tuhan, kita dengan sendirinya bisa mengkoreksi apakah benar yang dia sampaikan sesuai dengan kitab suci. 每一次有上帝的仆人教导这个圣经内容，我们都可以检查。 Tapi tidak demikian ketika sebelum masa reformasi. Alkitab itu ditulis dalam bahasa Latin dan tidak semua orang bisa membacanya. 但是在改革之前不这样的，不是每个人都可以查看圣经的。 Jadi para imam, mereka lah yang akan mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan apa yang mereka mau. 当时只有祭司们可以篡改，随便篡改上帝的话语，为了教导。 Dan orang-orang Kristen pada masa itu tidak punya pilihan. Mereka hanya mendengar dan percaya. 而他们没有其他选择，他们只能听从，也相信。 Berita Injil keselamatan juga diselewengkan. Berita Injil yang harusnya mereka sampaikan dengan iman kepada Tuhan Yesus diselewengkan menjadi iman ditambah dengan perbuatan baik. 关于救恩的经文也被篡改，因为他们还说要加了做善事。 Tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, kamu akan masuk ke surga. Kamu juga harus berbuat baik untuk menambah pahala kamu, amal kamu untuk sampai ke surga. 他们说，单单相信基督是不够的，你必须做善事才可以获得救恩。 Itu sebabnya orang-orang sebelum masa reformasi hidup dalam keraguan-raguan. Apakah saya
akan masuk ke surga atau tidak. 那导致当时的信徒很迷茫，也很怀疑自己到底能不能上天堂。 Tidak ada jaminan di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, apakah mereka sudah diampuni, apakah mereka layak masuk ke surga. 他们没有一个保障，自己是否已经被赦罪了。 Dan Tuhan memakai para reformator untuk kembali membawa gerejanya kepada kebenaran. 然后上帝使用了这些改革家，把教导带回归正信仰中。 Dan kita harus mengingat mereka yang adalah pemimpin-pemimpin kita, sehingga kita hari ini bisa memiliki kebenaran di tangan kita. 所以我们要时时记住这些改革家对我们的贡献。 Nah, firman Tuhan berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 圣经这么记载，你们要记住，要想念他们那些教导你们神之道的人。 Nah, kata mengingat di sini artinya memberikan perhatian kepada suatu hal dengan seksama. 这里记住、留意，就是对某件事情仔细的观察， Mengingat sesuatu hal dengan hati-hati. 小心翼翼的去观察。 Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika mencari kunci mobil atau kunci motor atau kunci rumah, kita lupa di mana kita taruh kunci itu. 也许弟兄姊妹曾经经历过丢了钥匙，我们会仔细想想到底放在哪里。 Dan apa yang biasa kita lakukan? 那我们通常会怎么做呢？ Nah, saya pribadi akan coba ingat, tadi saya kemana saja lewat. 如果是我会回忆一下，我刚刚路过哪里了。 Saya akan coba mengingat-ingat kemana saja saya pergi, dan kemungkinan kunci itu saya taruh di mana. 我会设想，我大概把这个钥匙放在哪里了。 Bahkan kadang saya peragakan jalan saya, tadi saya lewat sini, lalu ke sana, lalu ke situ. 然后我会示范一下，我刚刚走哪里到哪里，然后哪里。 Nah, mengingat yang dimaksud seperti itu, mengingat dengan hati-hati. 这意思就是我们是仔细的、细心的想想。 Jadi firman Tuhan katakan, ingatlah pemimpin-pemimpin kamu. 圣经告诉我们要记住，要留意你的领导， Pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepada kita. 那些传给我们神话语的领袖， Apa yang telah dilakukan oleh para reformator gereja? 他们所作所为。 Kita coba mengingat-ingat, meneliti, membaca tentang sejarah di masa lalu. 我们再次想想，这发生过的历史， Mengapa gerakan reformasi perlu dilakukan? 为什么改革运动必须进行？ Dan apa saja yang mereka perjuangkan dalam gerakan reformasi? 而且他们在改革中奉献了什么？ Mengapa para reformator rela nyawa mereka terancam untuk memperjuangkan reformasi gereja? 而且他们为什么不惜生命的去为这个而奋斗？ Jadi ketika kita mengingat masa ataupun hari reformasi gereja, kita mengingat perjuangan para pemimpin-pemimpin kita ini. 所以当我们想起改革周、改革日，我们就想起领袖们的付出和努力。 Nah, salah satu kebijakan dari gereja Roma Katolik pada masa itu adalah tentang penjualan surat indulgensia. 当时罗马天主教有执行一个做法，就是卖赦罪状。 Surat indulgensia atau surat indulgensi adalah surat pengampunan dosa. 赦罪信是一种可以赦免我们罪恶的信。 Surat pengampunan dosa ini konsepnya sebenarnya sudah ada sejak abad 11. 其实这个概念已经从11世纪都有了， Namun praktiknya baru dimulai di abad ke-13. 但是直到13世纪才执行。 Nah, surat indulgensi ini diklaim oleh gereja Roma Katolik pada masa itu bisa
mengampuni dosa setiap orang yang membelinya. 这个信件被认为可以减轻我们在地狱的惩罚。 Nah, Gereja Roma Katolik tidak hanya percaya bahwa ada tempat yang bernama sorga dan neraka. 天主教教会，它不仅相信有天堂和地狱， Mereka percaya ada satu tempat lagi yang disebut dengan purgatori. 他们还相信还有一个地方叫做炼狱， Atau dikenal dengan sebutan tempat api penyucian. 就是炼狱期。 Apa itu tempat purgatori ini? 这是什么样的地方呢？ Nah, purgatori adalah tempat di mana jiwa-jiwa atau roh-roh orang yang sudah meninggal, yang masih belum layak masuk ke sorga, mereka akan disucikan di tempat itu. 在这个地方呢，如果一个灵魂他生之前没有做过善事，他就会在炼狱区洗净自己的罪。 Yakni mereka yang sudah percaya kepada Yesus, tapi perbuatan baiknya belum cukup. 就是那些已经信主，但是善事还做不够的人。 Jadi karena perbuatan baik mereka belum cukup, maka mereka harus disucikan. 所以因为善事做得不够多，所以他们需要被净化。 Disucikan untuk berapa lama? 要多久？ Gereja tidak mengetahui sampai kapan. Itu semua bergantung pada perbuatan baik orang itu semasa hidup. 教会没有正确的说要多久，但是要看他们的善事做了多少。 Dan keluarga yang masih hidup boleh mendoakan mereka yang sudah mati, berharap agar masa penyucian mereka bisa dipercepat. 而且这个已故的亲戚家人可以为这个死去的人祷告，也烧信件。 Dan di awal abad ke-16, Gereja Roma Katolik membutuhkan biaya yang besar, yang sangat besar untuk membangun Basilika Santo Petrus yang sekarang ada di Vatikan. 在16世纪，罗马天主教建了一个特别大的教堂。 Jadi Paus memutuskan untuk menjual surat indulgensi ini secara luas, secara besar-besaran. 所以教宗决定把这个信件大批的卖。 Dan mereka mengatakan dengan membeli surat ini, maka setiap dosa kamu akan diampuni. 他们声称，只要你买了这信件，你的罪得赦免。 Dan mereka juga mengajarkan surat ini juga boleh dibeli untuk mewakili keluarga kamu yang sudah meninggal. 他们还说，这个信也可以为你已故的家人买。 Dan kalau kamu beli untuk saudaramu atau keluargamu yang sudah meninggal, mereka akan dipercepat di dalam api penyucian itu. 如果你为他们买信件，他们在炼狱的停留时间就不会那么长。 Nah, Martin Luther yang adalah seorang biarawan pada waktu itu melihat ketidakberesan gereja. 马丁路德他是一位修道士，他看到了这个错误的教导。 Di dalam kitab Roma dia membaca bahwa orang dibenarkan oleh karena iman. 在罗马书，他读到人因信被称义， Perbuatan baik tidak bisa membawa seseorang masuk ke surga. 善行不能带人上天堂， Perbuatan baik adalah bukti bahwa kamu beriman. 善行只能证明你是有信心的。 Setiap orang yang beriman harus berbuat baik. 每个有信心的人都要做善事。 Tapi jika ingin ke surga, iman saja sudah cukup. Perbuatan baik hanya menunjukkan kamu beriman saja. 如果你要上天堂，你的信心是唯一的，但是你的善事只是辅助的。 Dan Martin Luther memutuskan untuk membuat dalil itu 95 dalil dan dipakukan di pintu gereja Wittenberg di Jerman. 所以马丁路德就提出了这95个论点。 Nah, oleh karena pertanyaan yang diberikan oleh Martin Luther ini, gereja mengadili Martin Luther. 因为他提出了这些论点，教会审判他。 Dia diberikan kesempatan untuk menarik semua dalil itu dan menganulir, ya, tidak mengakui bahwa dia sudah menuliskan itu. 教会给他机会否认自己所提出的论点，但是他拒绝了。 Bersyukur Martin Luther menolak. 感恩他拒绝了。 Dan pada tahun 1521,
4 tahun setelah dia memakukan dalil itu, dia diekskomunikasikan. 在1521年，他被教会赶出。 Gereja Roma Katolik memutuskan bahwa Martin Luther telah terbuang jauh dari anugerah Allah dan tidak akan pernah masuk ke surga. 他们说，马丁路德已经与上帝的恩典疏远了。 Dan gereja Roma Katolik, Kaisar Romawi pada waktu itu masih ingin memberikan kesempatan kepada Martin Luther. 3 bulan setelah diekskomunikasikan, dia dipanggil kembali. 然后被赶出3个月以后，他又被叫回来。 Dia dipanggil dalam sebuah sidang dan meminta, dan gereja Roma Katolik, Kaisar pada waktu itu meminta dia untuk menarik semua buku-buku yang sudah dia bagikan dan mengakui bahwa dia sudah mengajar ajaran sesat. 在罗马帝国的会议中，马丁路德被要求否认他自己所写的著作所有的书，但是他不愿意。 Dan Martin Luther dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak ingin menarik buku-bukunya itu, dan dia mengatakan hati nurani saya sudah terikat pada kitab suci. 他拒绝这么做，他说我的良心已经被圣经约束了。 Dia katakan, saya akan menarik semua buku-buku saya, tulisan-tulisan saya, kecuali ketika firman Tuhan katakan itu semua keliru. 他说：“我愿意撤回我所写的书，只要你能证明我写的是错的。” Akhirnya dia dikeluarkan dari gereja dan dia memulai gereja Lutheran. 后来他就被赶出教会，他创始了自己的教会。 Nah, ini adalah sejarah tentang reformasi gereja yang harus kita ketahui. 这是我们应该知道的教会历史。 Dulu waktu saya masih duduk di bangku SMP, ada orang yang mengatakan, mengejek-ejek atau mengolok-olok. Mereka bilang, gereja Protestan hanya bisa protes saja. 当时我还在初中的时候，有人取笑我，这个基督教就是知道，举报的教。 Kesan yang saya dapat adalah bahwa gereja Protestan itu ada karena mereka komplain atau tidak puas dengan gereja Katolik pada masa itu. 所以我当时认为，基督教会存在，是因为他曾经，向天主教教会反抗了。 Gereja Protestan dianggap sebagai gereja yang memecah belah saja. 基督教教会被认为是分裂教会的教。 Nah, Bapak Ibu, kita tidak menolak persatuan. 弟兄姊妹，我们不反对和解。 Di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Dia ingin semua umatnya bersatu. 在约翰福音17章，使徒保罗说，我们应该和解。 Dia ingin semua murid-muridnya bersatu sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. 他要我们都，大家都同心合力。 Tapi kesatuan seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dalam pasal 17 tersebut? 但是他的意思是什么样的呢？什么样的合力呢？ Apakah boleh kita bersatu dengan gereja yang menolak ajaran firman Tuhan? 难道我们可以和那些拒绝圣经教导的教会一起合一吗？ Apakah pantas kita menjunjung persatuan dan mengabaikan kebenaran? 难道我们为了合一就可以避免圣经的真理吗？ Jadi persatuan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah persatuan di dalam kebenaran. 所以主耶稣的教导是，什么样的合理，就是在真理的合理。 Sangat ironis, ya, beberapa waktu lalu postingan di gereja ya tentang artikel yang dikirim oleh Evangelis Jansel berbicara tentang kesatuan antara Roma Katolik dan Protestan. 很讽刺，当时我看到江色传道发的信息，关于基督教和天主教和解的文章。 Seakan-akan gerakan reformasi adalah sebuah kesalahan di masa lalu. 就好像当时的宗教改革是一个错误一样。 Seolah-olah para reformator hanya memecah belah gereja saja.
就好像这些改革家只是为了破坏团结而已。 Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh para reformator gereja adalah dari Tuhan. 弟兄姊妹，所有改革家做的是来自上帝的旨意， Karena apa yang mereka perjuangkan sesuai dengan ajaran kitab suci. 因为他们所做的就是与圣经相符合。 Dan walaupun banyak orang di luar sana yang mengatakan doktrin, ajaran itu memecah belah, kasihlah yang mempersatukan, itu keliru. 虽然在外边有很多声音说教导会分裂我们，要爱心才能团结我们，但是这是错误的。 Kasih tanpa kebenaran itu adalah salah. 爱如果没有真理也是不对的， Kasih harus berdasarkan kebenaran. 爱也应该基于在真理上。 Persatuan harus berdasarkan kebenaran. 合一团结也是要按照真理， Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kita kesampingkan doktrin ajaran lalu kita bersatu saja. 所以我们不可以撇开真理的教导，然后注重核心团结。 Kita mungkin boleh bersatu, tapi apakah Tuhan berkenan dengan persatuan itu? 我们可以团结，可以和解，但是上帝为这个接纳了吗？ Firman Tuhan katakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 上帝的话语告诉我们要记住那些传达神之道的领袖们。 Mari kita jangan melupakan sejarah di masa lalu. 我们不要忘记历史， Ingat dengan baik-baik dengan seksama apa yang telah diperjuangkan oleh para reformator gereja di masa lalu. 我们牢牢记住当时领袖们的付出的努力。 Dan sampai sekarang gereja Roma Katolik masih percaya bahwa keselamatan tidak cukup hanya dengan iman, tetapi juga harus disertai dengan perbuatan baik. 直到今天，天主教还相信，你要得到救恩，光信耶稣是不够的，还要做善事。 Dan sampai sekarang mereka masih percaya ada tempat yang disebut sebagai tempat api penyucian atau purgatori. 甚至到现在，他们都还相信炼狱的存在。 Dan kita bisa baca di website resmi mereka pernyataan pengakuan iman mereka ini. 而且这个我们可以在他们的官方网站看到， Jadi mereka belum berubah, 他们还没有改变， masih memegang ajaran yang bertolak belakang dengan kitab suci. 还持守那个与圣经互相矛盾的教导。 Apakah boleh kita bersatu dengan ajaran seperti itu? 难道我们可以和这样的教会和解吗？ Tuhan katakan kamu harus ingat para pemimpin-pemimpin yang mengajarkan kamu kebenaran. 神不断地提醒我们要记住传神之道给我们的人。 Kemudian bagian yang berikutnya Tuhan juga mengatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka. 而且神也告诉我们效法他们的信心，留心看他们为人的结局。 Nah, kata memperhatikan di sini berarti mempertimbangkan sesuatu dengan teliti. 这里的关注或者留意是仔细的查看。 Kata yang sama dipakai ketika Paulus masuk ke kota Athena melihat patung-patung yang ada di kota itu. 同样的词在使徒保罗处在雅典的时候用过。 Nah, Paulus mempertimbangkan melihat patung-patung yang ada di kota Athena sampai dia menyimpulkan bahwa betapa salehnya kamu menyembah Tuhan. 使徒保罗看到雅典那里人很热情的做偶像，拜偶像。 Paulus bahkan melihat ada sebuah altar atau mesbah yang didirikan di Athena untuk Tuhan yang mereka tidak kenal. 使徒保罗还看到有一个祭坛是专门设立给那些不知道名字的男女的殿。 Orang-orang di Athena begitu takut kalau ada Tuhan yang terlewatkan untuk disembah. Jadi mereka buat sebuah mesbah atau altar untuk dewa yang tidak dikenal namanya. 雅典那里的人很害怕
会漏掉一个人不认识的神，然后他们就创造一个神坛给那个人不知道名字的神。 Jadi kita diminta untuk mempertimbangkan dengan teliti akhir hidup mereka, para pemimpin kita ini. 所以我们被要求要留意的，要查看他们的生命结局。 Nah, kata akhir hidup di sini tidak berarti bahwa kita melihat bagaimana mereka meninggal. 这里的生命结局不是他刚刚要离世的那段时期。 Kata akhir di sini berbicara tentang hasil dari hidup mereka yang telah mengajarkan kebenaran. 而是看他们生命的结果，教导的结果。 Apakah mereka begitu saleh mempraktikkan apa yang mereka ajarkan, atau hanya cukup mengajar dan tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? 我们看他们是否虔诚的教导，但是他们有没有实行在自己的生活上？ Nah, tentu saja para reformator adalah manusia berdosa sama seperti kita. 当然啦，改革家也像我们有罪的人。 Tidak berarti hidup mereka tanpa celah sedikit pun. 他们改革家不代表就没有罪。 Tapi umumnya kehidupan para reformator gereja itu selaras dengan kitab suci. 但是一般来讲，改革家的生命是符合圣经教导的。 Perjuangan mereka yang sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan ditunjukkan dengan kehidupan mereka yang taat kepada firman Tuhan. 他们为争取真理而付出的努力，是可以看在他们生命中的见证上。 Nah, John Calvin adalah seorang tokoh reformator yang merumuskan doktrin iman Kristen berdasarkan kitab suci. 约翰加尔文是一个写了基督教教义的改革家。 Gereja kita menganut ajaran John Calvin. 我们的教会是基于约翰加尔文的教导的基础上。 Kadang-kadang gereja kita juga disebut sebagai gereja Calvinis. 所以我们也经常被称为加尔文教会。 Nah, apakah Calvin menerapkan apa yang dia ajarkan dalam kehidupannya sehari-hari? 那加尔文有没有实行他所教导的，在他自己生活上呢？ Nah, pada masa gerakan reformasi bergejolak, John Calvin memutuskan ingin pergi dari kota Paris ke kota Strasbourg yang ada di perbatasan Jerman. 当改革期间，加尔文决定要离开巴黎，要去一个斯特拉堡的城市。 Kota Strasbourg ini juga dijuluki sebagai kota reformasi. 这个城市也被称为是改革城市。 Mereka yang mengikuti ajaran para reformator ini dikejar-kejar oleh gereja Katolik pada masa itu. 当时他们是在逃难中， Nyawa mereka terancam sehingga mereka harus melarikan diri ke kota Strasbourg ini. 他们的生命受到威胁，所以要逃难到斯特拉斯堡这个城市。 Nah, ketika Calvin ingin menuju ke kota tersebut, ternyata karena peperangan jalan menuju kota ditutup. 当加尔文要往这个城市的路途中，发现因为有战争，道路被关闭了。 Itu sebabnya dia harus membelokkan arah tujuannya menjadi ke kota Jenewa yang ada di negara Swiss. 所以他不得不停留在日内瓦城市。 Niat dan tujuan Calvin adalah bermalam sementara di sana sampai kondisi sudah aman, baru dia pergi ke kota Strasbourg tersebut. 其实他只想在日内瓦过夜。 Nah, ternyata ketika dia berada di kota Jenewa, ada seorang pendeta namanya Guillaume Farel mengenal dia. 但是在那里呢，有一位叫法雷尔的牧师认识了他。 Nah, John Calvin sudah menuliskan karyanya yang sangat terkenal, yaitu The Institute, dan dibaca oleh William Farel ini. 加尔文写过一名著作，而被法雷尔读过。 Dia meminta John Calvin untuk tinggal di kota Jenewa, mengajar kami. Bukankah kamu diberikan Tuhan anugerah untuk mengajar?
所以法雷尔要求加尔文停留在日内瓦，帮助那边的基督徒。 Tapi John Calvin menolak. Dia bilang, saya mau ke kota Strasbourg itu ingin belajar secara mandiri, menulis buku dan bisa dibagikan kepada orang-orang Kristen. 但是加尔文一开始拒绝，他说他要去斯特斯堡，他要自由研究自己的书籍。 Jadi dengan kata lain dia ingin berkata, saya ingin berkontribusi melalui tulisan saja, belajar mandiri dan mengajar orang melalui tulisan. 他说他想通过他的著作做贡献。 Dan kemudian William Farel ini mengutuk John Calvin, mengatakan, Tuhan kiranya mengutuk studi kamu karena kamu tidak mau menolong kami yang dalam kesusahan oleh karena gerakan reformasi ini. 后来法雷尔就警告他，上帝不会祝福你，会诅咒你，因为你不愿意帮我们。 Nah, John Calvin mengatakan dalam kesaksiannya, hatinya itu seperti disambar petir ketika mendengar perkataan itu. 加尔文说，他的心被触动， Dia begitu terkejut dengan kutukan yang disampaikan oleh pendeta tersebut. 他很惊吓听到这样的诅咒， Dan dia merasa takut dan akhirnya memutuskan tinggal di kota Jenewa. 结果他害怕，就留下来在日内瓦。 Nah, selama tinggal di kota Jenewa, Calvin mengajar dengan tekun, mengajarkan apa yang tertulis dalam kitab suci kepada orang-orang yang tinggal di sana. 在日内瓦期间，他很虔诚的、很认真的教导圣经的教义。 Dan orang-orang yang datang ke kota Jenewa melihat kesaksian hidup orang-orang di kota tersebut mengatakan bahwa kota ini seperti kota teokrasi. 那很多来到日内瓦的人看到这个城市的居民生活的好像被神权统治的居民一样， Sebuah kota yang dipimpin oleh Tuhan secara langsung. 一个被神直接统治的城市， Karena mereka berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan. 因为他们坚守圣经的教导。 Nah, satu kali ada seorang bernama Servetus. 有一天，有人名叫塞韦托， Servetus adalah seorang pengajar sesat yang mengajarkan tentang ajaran yang keliru tentang doktrin Allah Tritunggal. 塞韦托是一个传播邪教的人， Dia ingin masuk ke kota Jenewa, ingin mempengaruhi orang-orang di dalam sana. 他要进城，要影响这里的居民。 John Calvin mengingatkan dia, jangan masuk ke kota Jenewa, atau Siap. kamu akan tanggung akibatnya. 加尔文警告他：“你别进城，或者你会承受不好的后果。” John Calvin tidak mau kota Jenewa, orang-orang Kristen yang hidup di sana dipengaruhi oleh ajaran sesat. 加尔文不愿意那里的居民又被邪教影响， Dan Servetus keras kepala memilih untuk masuk ke kota Jenewa. 但是塞韦托很坚决，进了城。 Dan apa yang terjadi kepadanya? Dia ditangkap, dibakar di sebuah tiang hidup-hidup. 后来发生什么了呢？他被抓，也被绞刑死刑。 Mungkin kita merasa, kenapa begitu kejam sekali orang-orang reformator, orang-orang yang hidup di masa reformasi pada masa itu. 也许我们会想，为什么那么残酷？当时的改革家。 Tapi kalau kita pikirkan, akibat dari ajaran sesat yang diajarkan, orang-orang bisa berakhir di neraka. 但是要想，如果这些人被邪教影响，那么必定下地狱。 Lebih baik satu orang sesat mati daripada dia menyesatkan banyak orang dan masuk ke neraka. 还不如牺牲了这一个传播邪教的一个人。 Ini adalah kesaksian yang dituliskan tentang kondisi kota Jenewa pada masa itu. 这是当时加尔文写出的见证。 Nah, apakah para reformator seperti John Calvin, Martin Luther, Ulrich Zwingli, mereka tidak hidup sesuai dengan ajaran yang mereka ajarkan? 那我们是否看到这些人改革家的生活态度？ Tentu saja mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. 他们当然是按照圣经教导的真理实践。 Firman Tuhan katakan, perhatikanlah akhir hidup mereka. 圣经提醒我们留心看他们为人的结局。 Kalau memang gerakan reformasi adalah sebuah kekeliruan atau kesalahan di masa lalu, mereka tidak mungkin bisa hidup sedemikian patuh kepada firman Tuhan.
如果改革不是一个确定，而是错误的判断，那么他们不可能那么的虔诚。 Mereka tidak hanya memperjuangkan kebenaran, tapi hidup sesuai dengan kebenaran. 他们不但争取真理，还按照真理而活。 Nah, sebelum kita melupakan ajaran mereka atau ingin bersatu dengan gereja Katolik ataupun gereja-gereja yang tidak sesuai dengan kitab suci, pikirkan dengan seksama kehidupan mereka. 所以，当我们要跟其他教会的教导和解之前，我们先想想这些改革家的教导。 Ingat akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. 要记住这些教导给你们神知道的人，要看看他们为人的结局。 Saya yakin dengan melihat kedua hal ini, hati kita sudah diyakinkan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan yang diberkati oleh Tuhan. 我相信通过这个见证，我们的心也明确了，知道哪个是对，哪个是错。 Nah, setelah kita memperhatikan kehidupan mereka dengan seksama, mempertimbangkan hasil dari hidup mereka dengan teliti, 当我们已经仔细的查看、观察他们的生活以后， maka kita lakukan bagian kita yang berikutnya, contohlah iman mereka. 那么我们就应该效法他们。 Tidak cukup hanya tahu berdasarkan pengetahuan apa yang terjadi di masa lalu, tidak cukup hanya yakin apa yang mereka lakukan benar, tapi kita juga harus contohi mereka, lakukan apa yang mereka ajarkan. 单单知道他们所做的改革家所奉献的还不够，我们也要效法他们。 Kata contoh di sini berarti imitasi. 这里效法的意思是模仿， Meniru dengan semirip-miripnya. 模仿真真确确的效仿。 Tentu kita tidak bisa sempurna dalam mematuhi firman Tuhan, tetapi dengan usaha kita sedekat mungkin, semirip mungkin. 也许我们做的不完美，但是我们要付出努力。 Kalau kita lihat emas palsu, uang palsu, itu bentuk, tekstur itu sama seperti yang asli, hampir sama. 我们看过假金、假钱，这个它做得很逼真。 Nah, Tuhan katakan kita harus meniru, mengimitasi mereka yang mengajarkan kebenaran, meniru, mengimitasi kesaksian hidup mereka yang sesuai dengan kebenaran. 所以我们也要模仿这些人的生活态度。 Sama seperti mereka telah berjuang untuk kebenaran, maka hari ini tanggung jawab kita juga berjuang demi kebenaran. 就好像他们已经为真理已经付出过努力，我们今天也要努力效法他们。 Jangan kita korbankan kebenaran hanya demi persatuan. 不要牺牲真理，只是为了团结。 Persatuan hanya bisa kita lakukan kalau orang tersebut di dalam kebenaran. 我们可以团结，只要这个所团结的对象处在真理当中。 Kalau kita tetap memilih untuk berkompromi, bersatu dengan mereka yang mengajarkan kesesatan, tidak sesuai dengan kitab suci, percayalah, lambat laun gereja kita juga akan sama seperti mereka. 如果我们跟这些人妥协，那相信有一天我们的教会也会受到他们的影响，跟他们的一样。 Tidak akan terdengar lagi di gereja Injil keselamatan yang benar sesuai kitab suci. 也就听不到真正的真理传播。 Tidak akan ada lagi kepastian akan anugerah keselamatan kehidupan di sorga kalau kita bersatu dengan ajaran yang salah. 也会失去真正的关于救恩的信息。 Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal, kita tidak menentang persatuan. 所以像我刚才所说的，我们不反对团结。 Gereja Reformasi, gereja Calvinis tidak pernah menentang persatuan.
改革教会，加尔文教会没有反抗团结。 Kita menjunjung persatuan. Itu sebabnya kita berpegang teguh pada ajaran firman Tuhan supaya kita tetap murni. 我们支持团结，所以我们一直坚守这个正确的教导。 Dan mari kita terus menjaga kemurnian gereja kita, kemurnian ajaran para reformator ini. 让我们一直坚守下去，改革家的教导。 Ingatlah bahwa kebenaran harus di atas segala-galanya. 我们要记住，教导的圣经的纯洁性是胜于一切的。 Dan tidak ada kata kompromi untuk kebenaran bagaimanapun juga. 在真理这个教导中，没有什么叫做妥协。 Kiranya kita semua bisa selalu dengan setia mengingat para pemimpin-pemimpin kita yang telah mengajarkan kebenaran ini. 愿我们忠实的记住以前教导我们神话语的领袖， Dan hidup dalam kebenaran dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. 也活在真理中，直到主耶稣再次的到来。 Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. 愿主帮助我们， Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Bapa Sorgawi, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk para pahlawan iman yang telah Engkau bangkitkan di masa lalu. 我们感谢为这些英雄信仰。 Kami bersyukur untuk perjuangan para tokoh reformator gereja. 我们也很感激他们所付出的努力。 Oleh karena perjuangan mereka, kami bisa mengenal kebenaran hari ini. 借着他们的奋斗，我们今天可以认识到真理。 Biarlah kami semua ya Bapa mengingat para pemimpin-pemimpin kami ini. 让我们时刻记住我们的领袖们， Sehingga kami juga terus memegang kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kembali. 知道我们也可以不断坚守这个真理，直到主耶稣的再来。 Kiranya Engkau yang menjaga dan memurnikan gerejamu pada masa sekarang ini. 愿主坚守保守我们纯洁你的教会， Memurnikan kami dari segala kesesatan dan ketidakbenaran. 纯洁我们从邪教和异端的教义。 Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. 以上是我们向你的祈求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。